Assalamualaikum and very good morning. Okay, so for this video, I would like to discuss theory question 6.3 application of arithmetic and geometric series. So, ramai yang tanya soalan nombor 10. So, macam mana nak buat soalan nombor 10? So, read the question first. When a rubber ball is dropped from a height h centimeter onto a flat concrete floor, it rebounds to a height of 3/5 h centimeter. Given a rubber ball is dropped from a height of 120 centimeter. Okay, so before kita tengok kepada soalan, kita tengok dulu kepada dia punya information yang diberi. Okay, so basically dia kata ada satu rubber ball ni. So basically kita lukis, okay, katalah ini ada satu bola. So bola tu dia akan turun. Okay, so ni adalah dia punya floor. And bila dia sampai dekat floor, dia akan rebounds. Okay, so rebounds tu maksudnya dia melantun balik lah. And then bila sampai sini, dia akan rebounds lagi. And dia akan rebounds lagi. And dia akan rebounds. Okay, so basically sampai habis lah. And secara logiknya, bila kita rebounds, dia punya bouncing tu dia akan berkurang lah. And dia dah bagi tahu dah, untuk rebounds yang pertama, dia adalah 3/5 h. Okay, so maksudnya height yang sebelum tu. So dalam kes ni, untuk rebounds yang pertama ni, dia akan jadi 3/5 daripada 120. Sebab height sebelum dia rebounds tu adalah 120. So kalau kita kira 3/5 darabkan dengan 120, so kita akan dapat 72. So maksudnya sini adalah 72. Okay, and then kalau nak kira lagi untuk rebounds yang kedua, so kita kira 3/5 darabkan dengan 72. Okay, sama dengan 43.2. So dekat sini adalah 43.2. Okay, so basically kalau kita lukis ataupun tulis dalam bentuk sequence, so kita T1 sama dengan 72, dan T2 sama dengan 43.2. Okay, so dalam ni saya tak gunakan 120 ni sebagai saya punya T1. Okay, sebab 120 ni adalah bola tu jatuh. Okay, saya akan consider saya punya T1 sebagai dia punya rebounds, maksudnya yang ke atas. Okay, sebab yang 120 ni daripada atas ke bawah. So saya punya T1 saya akan consider sebagai ke atas sahaja. Sebab tu T1 saya start daripada 72, and then T2 sama dengan 43.2. Okay, so kalau kita tengok soalan nombor yang pertama, the maximum height achieved by the ball after T2 bounces. Okay, so yang ni rasanya kita dah kira dah. Sebab ini adalah bounces yang pertama, ini adalah bounces yang kedua. So maksudnya dia nak cari nilai selepas 2 bounces, so maksudnya T2 lah. Okay, so untuk soalan A, T2 kita dah cari dah, which is 43.2 cm. Okay, and then kita ada soalan nombor 2. Soalan nombor 2 kata the total distance traveled by the ball when is the floor 10 times. Okay, okay, so yang ni you kena tengok betul-betul. So macam saya cakap tadi, ini adalah bounces yang pertama, ni bounces yang kedua, ni bounces yang ketiga, ni bounces yang keempat, dan seterusnya. Okay, so dia kata the total distance traveled by the ball when it hits the floor for 10 times. Maksudnya
kamu punya dia dah hit the floor sebanyak 10 kali. So kita tak boleh nak gunakan S10 sebab kita punya rebound ni start daripada sini. So maksudnya kalau kita nak cari hit the floor 10 times, so kita kena gunakan S9. Okay, so S9, so ini adalah geometrik. So kita ada dia punya ni A darabkan dengan 1 minus R to the power of N bahagi dengan 1 minus R. Okay, so dalam kes ni kita punya A adalah 72 darabkan dengan 1 tolak 3/5 kuasa N bahagi dengan 1 tolak 3/5. Okay, so yang N ni adalah 9. So kalau kita kira, so kita akan dapat 178.186. Okay, so ingat macam saya cakap tadi, saya consider saya punya T1 ni sebagai yang naik sahaja. So maksudnya dekat bahagian ini, and bahagian ini, and bahagian ni, bahagian ni. So maksudnya ni T1, T2, T3, T4 dan seterusnya. Tetapi dia minta total distance. So maksudnya kamu kena kira lah daripada sini pergi turun balik, naik, turun balik, turun, naik, turun balik. So maksudnya dekat sini kita kena darabkan dengan 2 lah sebab kita nak consider yang turun. So total distance travel adalah 178.186. So kita darabkan dengan 2. Okay, tapi ingat kita tak kira yang 120 ni dalam kita punya terms. So kita kena tambah lah. Tambahkan dengan 120. Okay, so kita akan dapat jawapan dia 476.37. Okay, so yang ni kita consider kita punya T1 tu sebagai yang ke atas. Okay, sebab tu kita kena tambah 120. Okay, and soalan yang ketiga dia kata total distance travel by the ball when the ball continues to bounce in the same way indefinitely. So bila nampak perkataan indefinitely, so maksudnya adalah dia akan bounce sampai habis lah, ataupun dia tak ada penghujung. So macam mana kita nak cari berapa dia punya total distance? Maksudnya dia akan bounce sampai habis. Okay, sampai dia dah tak boleh bounce. So macam mana kita nak kira? Sebab kita pun tak tahu dia bounce berapa kali kan. So kita akan consider sebagai to infinity. So formula dia A bahagi dengan 1 minus R. So A dia adalah 72 bahagi dengan 1 tolak 3/5. So akan dapat jawapan 72 bahagi dengan 2/5 sama dengan 180. Okay, so sama macam cakap tadi, bila melibatkan total distance, kamu kena consider naik dengan turun. So yang ini bila dia naik sahaja. So kalau dia nak turun, kita kena darab 2. So total distance sama dengan 180. Okay, darabkan dengan 2 tambah dengan 120. So dapatlah 408. Okay, so inilah cara dia macam mana kita nak buat soalan nombor 10. Okay, you kena consider dia naik dengan turun. Yang kita punya sequence ni, kita hanya ambil yang naik sahaja. So kalau nak cari dia punya total distance, you kena darabkan dengan 2, and then you tambahkan dengan height yang pertama sekali. Sebab height pertama sekali ni tak consider. Okay, tapi ada kalau kamu kira 120 ni sebagai kamu punya A, dia punya jalan kerja dia berbeza lah. Okay, so rasanya itu sahaja untuk video ni. Thank you very much. See you on the next video.